Okey, alright. Jom kita jalan soalan salah sambung. Okey, alright. Semalam kita dah selesai soalan nombor 1, nombor 2, 3, 4, okey, 5, 6. Okey, nombor 5 selesai. Okey, sampai nombor 6 dah selesai. So, malam ni kita akan buat soalan nombor 7. Okey, 7 pun dah selesai. Okey, nombor 8. 8, okey. Kemudian 9, 10, 11. Okey, 11. 8 sampai 11. 3 soalan. Okey, disambung soalan. Soalan nombor 8. Okey, nombor 8 soalan simple saja. Tengok tajuk pun tahu dah. Ini tajuk kebarangkalian bergabung. Okey, bab 9 tingkatan 4. Okey, ini adalah bab 9 tingkatan 4. Okey, itu namanya adalah kebarangkalian bergabung. Okey, tajuk yang pasti ada dalam SPM nanti. Tajuk yang sangat penting dan sebenarnya simple sangat. Simple sangat untuk kita skor topik ni. Okey, soalannya. Rajah menunjukkan 5 kepingkat berlabel huruf vokal dan huruf konsonan dalam sebuah kas. Okey. Ayat pertama ni kita dah kena faham dah. Dia kata labelnya. Itu penting tu. Labelnya adalah vokal dan konsonan. Itu sangat sangat penting kita kena faham lah. Okey. Dia kata vokal dan konsonan. Itu je label dia. Okey, dalam sebuah bekas. Yang kedua, okay, tengok ada skor A di situ. Okey. Dia kata 2 keping. Nampak 2 keping je, kita kena ingat. Kalau dia minta raw sampel saja, automatik ingat, bagusnya kita buat bentuk jadual. Nampak simple dan senang. So, nampak 2 keping ni kita buat jadual. Kalau dia kata sekeping, tak payah jadual. Okey, nampak 2 keping, buat jadual. Okey, apa kita nak bubuh? Huruf tu lah, skor A. So, ada 5 di kiri dan 5 di kanan. Macam tu. Masukkan nombor dia. Skor A. Tak susah ikut rutan pun tak apa, tak salah. Okey je. Okey, skor A. Okey, di kiri dan di atas. Skor A. Tu clue yang pertama lah. Dapat soalan, dia kata 2 bekas sahaja, ambil 2 keping je, buat bentuk gini. Tujuan kita buat gini ialah supaya kita dapat mengurangkan risiko tertinggal maklumat. Itu sebab kita buat macam ni. Okey. Yang kedua, dia kata diambil satu demi satu. Bila sebut satu demi satu, clue dia, okey, nampak satu demi satu, maksudnya akan ada nombor sebelah atas dan sebelah bawah. Dan dia kata pula tanpa penggantian. Sebut kata tanpa penggantian, ini penting. Bila sebut tanpa penggantian, bermaksud tidak ada pengulangan huruf yang sama. Maksud tengah-tengah ni tak ada. Kalau kata dengan ganti, tengah-tengah ni ada nilai. Maksudnya contoh kata dengan ganti, dia ambil huruf S, dia ganti S mula. So adalah SS, KK, OO. Tapi tanpa ganti, tidak ada pengulangan huruf. Itu penting. Okay, kalau kita buat sini nombor semua ada, kosong markah lah. So, sampel dia. Biasakan diri, yang sebelah kiri ini ialah kotak untuk ambilan yang pertama. Dan yang ini, yang atas pula, kotak ambilan yang kedua. So, kita buat yang kotak kuning dulu, baru biru. So, jawapan dia macam ni lah. Okay. K, S. Macam tu ya? Okay, K, S. Sambung. O, S. R, S. Dan A, S. Dan semua kotak akan diisi. Macam tu je. Macam tu lah. Nanti saya ubah nombor. Okay, begitu. 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 Okay, macam ni. Saya jelitkan. Gitu. Okay, macam tu. Sorry. Okay, gini. Sorry. Okay, kita buat macam tu. Okay. So, semua kotak. So, dekat sini kan jadi SK. Okay, SK, OK, RK, AK. Sini akan jadi SO. SO, KO, OO tak ada, RO, AO. Sini akan jadi SR. Mesti kotak kiri dulu. SR, kemudian KR, OR, RR tak ada, AR. Dan ini pula akan jadi SA,
Okey, KA, OA dan RA. Betul semua ni, dapat 2 markah. Betul semua, dapat 2 markah. Salah 1 ataupun 2, tinggal markah 1. Salah 3, kosong markah. Paling banyak salah 2 sahaja. Tu kena ingat. Okay, alright. So, bentuk macam ni. Dan kalaulah katakan kita buat macam ni, kita terbuat huruf SS, tinggal 1 markah. KK, tinggal 1 markah. Kita buat OO saja, ada 3 silap, terus kosong. Tanpa ganti, tidak ada nombor yang berulang. Dengan ganti, ada kotak bersih semua. Itu benda dia. So, dalam ni kita tengok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ada 20 data kita. Okay. Data kita ada sebanyak 20. Okay, itu yang penting, kena ingat. So, data kita ada sebanyak 20. Okay. Bila semua tu, dalam tu ada 20 semua. Itu je kita punya data. Kena ingatlah. Okay. Selesai. 2 markah dapat. Yang berikutnya, dia kata, dengan menyenaraikan semua kesudahan. Ada 2 tugasan. Pertama, dia kata, senaraikan semua kesudahan. Tugasan pertama. Yang kedua, dia kata, hitung kebarangkalian. So, ada 2 tugas yang buat kat sini. Satu, senaraikan. Yang kedua, hitung kebarangkalian. Okay, so dah buat macam mana? Simple saja. Soalan pertama kata, kad pertama berlabel huruf E. Okay, dia kata kad pertama berlabel huruf E. Okay, seterusnya. Sekejap saya padam dulu. Okay, okay. Okay, dia kata kad pertama berlabel huruf E dan kad pertama dia kata mesti huruf E. Ayat pertama. Maksudnya di depan tu wajib ada huruf E. Okay, tengok rajah ni. Dan inilah huruf E. Memang tak ada pun. Okay, alright. Dan dia kata dan dia kata, dia sebut dan saja. Kedua, mesti konsonan. Okay, saya ubah sikit soalan. Tukar huruf E ni. Tukar huruf A. Okay, yang pertama dia kata berlabel huruf A. Kita ubah sikit. Pertama berlabel huruf A. Ini depannya. Depannya wajib ada huruf A. Syarat dia. Pertama, depan wajib ada huruf A. Yang kedua dia kata dan. Dan maksudnya dan depan mesti A dan belakang dia kata mestilah huruf konsonan. Belakang mesti konsonan. So dalam huruf tu yang konsonan adalah S. Ni konsonan. Ambil. K konsonan. O bukan R ya. So apa nombor-nombor dia? Nombor-nombor dia ialah inilah tadi. Iaitu kita ada AS, kita ada AK, okay, AK, kita ada AR. So ada 3 daripada semua sekali 20. So jawapannya 3/20. Itu cara nak buat dia. Okay, dapat 3/20. Macam tu jawapan dia. Dapat 3 kad itu dan 20 semua sekali. Selesai. Okay, senarai betul. Dapat 1 markah. Ni betul semua. Dapat 1 markah. Okay, dan kebelakang ni betul. 1 markah lagi. Itu cara dia. Okay, yang ini pula. Dia kata, kad yang sama label dipilih. Itu clue penting tadi ni. Okay, dia kata kad yang sama label dipilih. So, ada murid kata tak ada jawapan. Sebab dia kata sama label ni apa dia? Dia kata SS, KK, OO, RR, AA. Itu sama huruf. Dia nak sama label. So, apa label dia? Berbalik soalan atas tadi. Ni label tadi. Berlabel vokal dan konsonan. So, dalam soalan ni, SK, kedua-duanya vokal. Konsonan. RK, konsonan. Okay, saya ikut color ni ya. Okay, so vokal inilah tadi. OA, dua-dua vokal. AO, dua-dua vokal. Okay, so yang pertama tadi inilah dia. Okay, yang pertamanya
Ya, sebab satu. Okey, dua-dua vokal. Vokal dan vokal. Vokal dan vokal, okey, hurufnya ialah ada OA, okey, OA dan AO. Dua. Ataupun dia kata, mungkin dua-dua konsonan. Konsonan dan konsonan. Okey, apa huruf dia? Okey. Dalam ni konsonan ialah SK. Dua-dua konsonan. KS, RS, RK, okay, RK, SR, KR. Okey, itu. Itulah nombor-nombor yang mana dianya dua-dua konsonan. So, huruf-huruf dia untuk ini, kita ada KS, RS, SK, RK, SR dan juga KR. Tak buat koma pun tak apa, tak buat kurungan pun tak apa. Tak ada salah, okey je. Yang penting ada nombor tu semua. Dibenarkan. So, ada berapa? Sini ada 1, 2. Okey. Yang ini ada 2. Yang ni pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni ada 6. So, totalnya 8. So, kebarangkalian dia 8/20. Itu jawapan akhir dia. Kebarangkalian ialah 8/20. Tidak perlu dipermudahkan. Cukup begitu saja. Tak apa dah. Dah boleh, markah penuh. Nak kecilkan pun boleh, tak ada salah. Ataupun kita buat macam ni. Dikecilkan. Dapatlah 4 kali 2, 4 kali 5. Pun boleh juga, tak ada salah. Nak buat 0.4 pun tak apa, boleh. 0.4 boleh. Tak ada masalah. Yang penting, nampak ini pun sudah memadai untuk dapat markah penuh. Okey? Senarai ni 1 markah dan ini 1 markah lagi. Dapat 2 markah. Free gitu ya. Yang penting senarai betul semualah. Okey, so itu cara untuk menjawab soalan ini. Okey? Nampak kata 2 keping, better buat jadual sebab apa? Risiko nak kehilangan markah tu lebih nipis. Lebih tipis lah. Lebih susah. Okey? Dan senang untuk selesai soalan berikutnya. Buat gitu je. Alright. Okey. Tak faham, tanya dah. Jangan segan-segan malu-malu lah. Tanya je. Jangan takut. Okey, next seterusnya. Okey, ni worker-worker. Saya tarik sikit. Okey, ini kuesioner supaya kita dapat jimat ruang. So, jawapan dia dapat gitu, tarik. Okey. Okey, alright. Oh, lama terpadam. Ni tadi ya, konsonan-konsonan tadi. Konsonan tadi. Okey, kita ada nombor. Tu dia baliklah. Okey, kita ada SK, kita ada RS, SK, RK, kita ada KS, RS. Okey, tak buat koma, tak apa, tak buat kurungan, tak apa, tak ada masalah. Yang penting betul semua. Tu je. SR, okey, dan juga KR. Jangan silap tu lah. Silap huruf, hilang markah lah. Okey, so ni ada 6. Total ada 8 daripada semua kali ada 20. Begitu jawapan kita. Okey, next seterusnya. Okey, tajuk yang dijangka keluar bentuk ini tahun ni. Bentuk yang ada dia ni. Sama ada dia dalam 2 bekas ataupun 1 bekas. 1 bekas bentuk beginilah. Kalau 2 bekas, kejap kita tengok soalan contoh. Okey, next soalan. Nombor 9. Tengok pun tahu. Ini tajuk operasi set. Okey, ini tajuk operasi set. Tajuk kita 4 juga. Tajuk yang agak favourite jugalah dalam exam kita ni. Cuma, selanjutnya keluar soalan bentuk ayat-ayat panjang. Bentuk yang salah. Kalau keluar bentuk ini, kena bonus untuk kita lah ni. Kalau dia direct begini, bonus untuk kita. Selalu soalan bentuk ayat-ayat lah. Okey, soalan kata just lorikkan sahaja. Dengan tepat. Dia kata situ P bersilang Q pelengkap. P bersilang Q pelengkap. Ada simbol ini. Ni mana ni? Nampak simbol ini saja kena ingat. Nampak simbol ini saja maksudnya jangan lorek kotak itu. Nampak simbol ini maksudnya jangan lorek kotak itu. Ruang itu. Ruang huruf tu lah. Ruang huruf tu. Okey? Maksudnya jangan lorek kotak Q. Jangan lorek bentuk Q. Itu maksud ada simbol tu. Ni clue utama lah. Nampak simbol pelengkap tu maksudnya jangan dilorek nombor itu. Lorek saja automatik hilang markah. Salah. Jadi
Dia nak huruf P. Ini P. P lorikkan. Maksud itu. Okey. P kita lorikkan. Sebab dia nak huruf P tu. Tapi dia kata, jangan dilorik kotak Q. Sebab Q berlengkap. Jadi kotak Q ni, jangan lorik. Jangan lorik. Macam tu. So, jawapan dia macam ni lah. Okay, kotak P dilorikkan, tapi jangan lorik kotak Q. Okay, so bentuknya macam ni. Alright. Gitu jawapan dia. Itu saja. Satu markah. Simple. Terus dapat satu markah dekat situ. Okay, satu markah. Tidak ada jawapan lain. Ini sahaja jawapan yang diterima. B. Dia kata Q kesatuan kurungan R bersilang P. Okay, di sini dia ada dua huruf, dua operasi. Satu yang senyum, satu yang sedih. Bila ada kurungan, kita akan buat yang kurungan dahulu. Okay, bila ada kurungan, kita akan buat yang kurungan dahulu. Itu penting. Ada kurungan, kita buat yang kurungan dahulu. Ini dulu buat. Dia kata P dan R mereka bersedih. Bersedih. P dan R mereka bersedih. Maksudnya dia nak kotak P dan kotak R. Tapi mereka bersedih. Okay, tak kisah kalau guna sistem nombor ke apa, tak kisah. Okay, so ini P. Okay, ini P. Dan ini pula R. Dia kata mereka ni bersedih. Simbol bawah tu, bersedih. Bila bersedih, ambil yang ada dalam kedua. Dalam P dia ada, dalam R pun dia ada. So maksudnya, nak ambil kat mana? Okay, kita akan ambil kotak yang kat sini. Sebab kotak dia dulu. Okay, yang hitam tu P, yang merah R. Dia kata mereka bersedih. Bila bersedih, bermaksud lorik kawasan yang di sini sahaja. Sini je. Okay, lorikkan gitu. Gradient. Tu, kawasan dia. Lorik kawasan dia ada huruf P dan huruf R sahaja. Ini kawasan dia. Mesti ada warna hitam dan merah serentak. Itu jawapan untuk part yang pertama ni. Satu markah dapat. Okay, itu maksud sedih. Yang kedua dia kata Q, simbol senyum. Q happy saja. Bila Q happy saja, semua kotak Q ini akan dilorikkan juga. Sebab dia kata Q tu happy. Bila Q happy, Q silalah lorik semua. Macam gitu. Jadi jawapan akhir macam ni. Simple. Okay. Ada warna biru sahaja, satu markah dapat. Ada biru dan pink, dua markah dapat. Begitu jawapannya. Okay. Dah settle soalan kita. Nampak biru saja, satu markah. Biru pink, dua markah. Okay, semudah itulah soalan kita. Sangat senang. Okay, begini dapat dua markah. Alright, okay, sambung. Okay, nampak biru satu markah dan pink satu markah. Total dua markah. Okay, selesai. Tiga markah. Kalau keluar bentuk ini, kena bonus ni. Selain soalan untuk masalah. Okay, isi maklumat dalam gambar raja van tu dan selesaikan. Itu biasa keluar. Tapi kalau keluar bentuk ini, kira bonus untuk kita lah. Okay, 10A. Soalan berikutnya. Bergerak, bukan bergerak. Okay. Yang ini pula tajuk. Tengok bentuk dia. Ada nisbah. Okay, ada nisbah gini. Clue utama lah. Ada nisbah. Okay. Kemudian ada laju jarak. Inilah gabungan tajuk. Okay, gabungan tajuk. Nisbah dan kadar. Form 2. Form 3, sorry. Nisbah dan kadar. Tajuk form 3. Dan dia juga ada gabungan yang tajuk form 2. Itu berkaitan dengan laju. Ada laju. So, ada kaitan dengan tajuk form 2 juga. Laju dan pecutan. Dan ada kaitan juga dengan tajuk kaitan 5, kaitan 4. Graf gerakan. Okey, ada kaitan juga dengan graf gerakan.
graf gerakan. Okey, gabungan 3 tajuk. Form 2 ada, okey, Form 3 ada dan Form 4 pun ada. Gitu. That's why kata mat ni dia saling berkait. Okey. Keluarkan maklumat. Maklumat kata jarak atas peta, okey, dari bandar P ke Q 8 cm atas peta. Itu maklumat yang pertama. Atas peta dia 8 cm je. Okey, dan peta itu guna skala 1/400. Laju pula dia kata 80 kmj. Okey, laju dia ialah 80 kmj. Dan soalan kata apa? Hitung masa. Soalan minta hitung masa. Okey. Unit apa? Dalam jam dia kata. Dia nak dalam jam, okey, pergerakan teksi itu. Okey. So, yang paling tangkap kali ialah laju. Laju. Okey. Laju kita tahu. Formula dia adalah jarak bahagi masa. Okey. Laju adalah jarak bahagi masa. Itu kita tahu. Okey. Formula laju ialah jarak bahagi masa. Jarak per masa. Itu yang pertama. Laju kita tahu 80 kmj. Jarak tak tahu lagi. Sebab laju ini dalam kmj, kilometer per jam. Yang jarak ini cm. So, kena cari jarak dulu. Macam mana kita nak buat? Okey, untuk jarak, kita kena tukar dulu. Ini kena balik ke lama lah. Kalau dia kata 1/400, dia tak nyatakan apa-apa unit. Ini bermaksud unit inilah dalam cm semuanya. Ini dalam cm. Jadi, langkah pertama kita, tukar dulu maklumat ini ke dalam bentuk kilometer. Ikut soalan. Okey, jadi 400 cm nak tukar kepada meter. Okey, ni tukar ke cm ke kilometer. Kita mesti buat 400 tu mesti dibahagikan dulu dengan cm tukar kepada meter dulu. So, bahagi dengan 100. Bahagi 100 dulu. Nak tukar kepada meter. Kemudian kita bahagi pula dengan 1000 untuk tukar kepada kilometer. Itu langkah dia. Kena pandai lah ni. Ini topik form 3 ni. So, 400 bahagi dengan 100, bahagi dengan 1000, akan dapat nanti ialah 4 sahaja. Okey, ini macam ni. 400,000 bahagi dengan 100 akan dapat 4,000 meter. Bahagi dengan 1000 akan dapat 4. Maksudnya, dalam unit sebenar kita nanti, 1 cm dia sama dengan 4 kilometer. Itu cerita dia. Jadi, kalau atas peta 8 cm, maka atas muka bumi ialah ialah 8 cm kali dengan 4 meter. 8 kali dengan 4 meter. Dapatlah atas muka bumi sebenar 32 kilometer. Itu maklumat dia. So, pusing balik masuk ke dalam tu, maka 80 itu sama dengan 32 kilometer dan bahagikan dengan masa yang kita nak cari. Untuk cari masa, sama dengan nak cari laju, jarak bagi masa. Nak cari masa, jarak bagi laju. Nak cari masa, jarak bagi laju. Ini kena ingatlah. Itu formula dia. Pusing-pusing dia. Jadi, berbalik asal balik. Masa kita nak cari. Jarak tahu 32. Dan lajunya 80. So, 32 bahagi 80. Tekan kereta. Okey, 32 bahagi dengan 80. Okey, dapat jawapan dia. Okey, 32 bagi 80. Dapat jawapan dia 0.4 jam. Okey, dapat jawapan dia 0.4 jam. Itulah cara untuk selesaikan soalan ini.
Dahsyatlah. Gitu. Okey, markah 3, waktu bila markah 3, nampaknya kita buat inilah. Kita nampak kata 4 ni. Nampak word 4 ni, 1 markah dapat. Macam kita fahamlah kita tukar ayat tu. Okey, nampak ini 1 markah dapat. Yang kedua, nampak gantian ini. Markah kedua dapat. Yang ketiga, jawapan akhir lah. Ini jawapan akhir dia. 3 markah dapat. Okey, alright. Soalan berbentuk ni kebat arah tinggi ni. Okey, takut lupa kan? Okey. Yang kedua, B. Clue utama nampak situ adalah ayat kata graf laju masa. Graf laju masa. Itu maklumat kita lah. Graf laju masa. Dan unit sama. KMJ, masa pun J juga. Settle lah. Okey, soalan pertama kata, nyatakan tidak perlu working. Nak nyatakan apa? Tempoh masa je nak. Okey, unit apa? Dalam minit, dia kata. Tempoh masa dia nak, dalam minit, dia kata. Waktu bila? Bas bergerak laju seragam. Okey. Tu kehendak soalan. Dia nak berapa lamakah graf itu bergerak laju seragam. So, kita ada 3 darjah. Satunya condong ke atas. Ini dia sedang memecut. Okey. Yang ini dia memecut juga tapi kelajuannya adalah seragam sahaja. Inilah kawasan yang lajunya seragam. Okey. Dan ini pula dia sedang mengurangkan pecutan dia. Nyah pecutan. So, untuk soalan A, dia nak kawasan laju seragam, kawasan pink tu lah. So, kawasan pink itu berapa lama masa dia? 3.4 jam tolak dengan 2.2 jam. Ini ialah dalam unit jam. Soalan minta dalam minit. Jadi, jam ke minit mesti darabkan dengan 60. Gitu. Tak payah tunjuk. Tak ada markah. Jawapan akhir je. So, 3.4 tolak 2.2 kali dengan 60, maka dapat jawapan dia ialah 72 minit. Itu jawapan dia. Nampak 72 ya? Itu saja kita nak. Markahnya dapat 1. Atas tak ada markah. Okey, sebut nyatakan tidak perlu working. Yang kedua, clue-nya ialah hitung. Ini sorry ya, bukan laju. Hitung kadar perubahan laju. Typo sikit. Nampak perkataan ni, okay, hitung. Mesti ada working. Nak hitung apa? Kadar perubahan laju. Okay. Nampak word ini bermaksud kena guna formula kecerunan. Nampak word ini kena guna formula kecerunan. Apa formula kecerunan? Y2, Y1 tadi lah. Itu kita belajar proses kata 3. Okay, nampak kadar perubahan laju guna formula kecerunan iaitu Y2. Okay, Y2 tolak Y1. Okay, tolak Y1. Bahagi dengan X2 tolak X1. Formula ini dibagi dalam exam. Iaitu formula kecerunan. Okey, nampak word ini je kena guna formula ini. Ingat tu. Okey, alright. So, waktu bila? 0.6 jam terakhir. Clue kata terakhir. Sebut terakhir, belakang kali lah. Kita ada depan. Yang biru ni ialah 2.2 jam pertama. Yang belakang ni terakhir. Jadi, dekat sini, kita ingat, yang paling kiri, itulah kelajuan yang pertama. Clue dia. Jadi ada 2 ya. Pertama ataupun terakhir sahaja. Inilah yang pertama. Dan ini pula yang terakhir. Ini terakhir. Jadi dia nak terakhir, carilah kawasan yang berwarna hijau ni. So, bila sebut kadar perubahan laju, guna formula kecerunan. Formula kecerunan Y2, Y1, X2, X1. Jadi, untuk kotak hijau ni, dekat sini,
Dia punya X dia ialah 3.4. Y dia 90. Okey. Paksi X dia 3.4. Manakala paksi Y dia 90. Gitu. Untuk yang dekat sini bawah ni pula, paksi X dia 4. Paksi Y dia 84. Okey. So tolakkan. Di atas paksi Y, bawah X. Atas biru, bawah merah. Macam tu. Okey, ini maklumat kita. Tak kisah mana tolak tak ada hal. Okey je. Okey, nak buat ini tolak ini pun tak apa. Tak kisah. Yang penting, tolak dua benda ni. Atas biru, bawah merah. So, ambil yang ini, wajib tunjuk. Wajib tunjuk. Okey, yang pertama. Kalau kita nak buat. Okey, kita nak buat. Macam ni. Okey, ini yang depan dia, ni belakang dia. Okey. Katakanlah kita nak buat macam ni. Yang di bawah, tolak atas. Macam ni. Boleh tak kisah? So, jawapannya, Y2 dia 84. X2 dia 90. Y dia pula, di bawah dia 4. X1 dia 3.4. Wajib tunjuk. Untuk markah yang pertama. Tak tunjuk, hilang markah. Okey. Kemudian selesaikan. 84 tolak 90 dapat 6. Negatif 6. 3.4 tolak ni dapat 0.6. Yang ini tidak wajib tunjuk sebab dia tidak ada markah. Tak ada markah. Jawapan akhir saja. Berapa? So, ambilkan kita, buat gitu. Atas 84 tolak 90, tutup kurungan, per, bawah dia 4 tolak 3.4, tutup kurungan. Dapat jawapan, negatif 10. Okey? Ini yang akan tunjuk dapat markah yang kedua. Kenapa negatif? Sebab lajunya makin berkurang. Namanya nyah persitan lah. Okay, alright. Tu settle. 2 markah. Seterusnya, yang ketiga. Cluenya. Nampak perkataan jarak. Okay. Nampak perkataan jarak saja, kena ingat. Ini kena guna formula luas bentuk di bawah graf. Itu clue dia. Nampak perkataan jarak saja, ingatlah luas bentuk di bawah graf. Okey. Maklumat kata jarak keseluruhan perjalanan. Semualah maksudnya itu. Okey, dia kata jarak semua perjalanan adalah 327.4. Okey. Dia sebut keseluruhan semua. Jadi maksudnya kat sini rajah kita ni serta sini. Okey, rajah kita ni ada bentuk. Okey, yang biru bentuknya trapezium. Yang pink bentuk segi empat. Yang hijau trapezium juga. Okey, kita pun cuba masukkan maklumat. Okey, alright. Okey, untuk yang biru. Yang biru dia ni, okey, yang paling kiri tu 62. Okey, 62. Tinggi dia 62. Kat sini. Belakang dia 90. Belakang dia 90. Okey, tu 90. Dan lebar dia 2.2. Lebar dia 2.2. Sini. Ini untuk bentuk yang berwarna biru itu. So, apa bentuk dia? Bentuk trapezium. So, formula trapezium, apa formula dia? Kena ingatlah. Jadi, formula trapezium, okay, untuk kotak depan tu, trapezium ialah 1/2. Okay, 1/2 darab dengan hasil tambah 2 selari. 62 campur 90.
Dan darab dengan lebar dia. 2.2. Itu kotak yang depan. Warna biru. Okey, tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Segi 4. Tinggi 90. Sama Tinggi 90. Sama. Dan dia punya lebar pula 3.4 tolak 2.2. Dapatlah situ 1.2. Lebar dia adalah 1.2 sini. Okey, dan bentuknya bentuk segi 4. Bila segi 4, panjang nak lebar saja. So, kita pun tambahkan kat sini. Tambahkan formula segi 4. Panjang dia 90. Lebar dia. Okey, lebar dia 1.2. Dah tak gitu je. Okey, ni bentuk yang kedua tengah tu. Yang ketiga, hujung ni. Trapezium juga. Di mana tinggi dia 90. Depan ni 90. Belakang dia 84. Oh, saya tak tutup nombor. Alamak, aduh, hai. Okay, saya tak tutup nombor. Lupa lah. Ada. Ni tukar sikit. Terlupa tutup. Ni V. Tahu dah siapa dia dua kan? Okay. So, ini V. Lupa tutup. Okay, V. Jadi, dekat sini V. Terlupa tutup V. Alright. Okay, hujung ni tinggi dia 84. Lebar dia 0.6. Lebar dia 0.6. Ini 0.6 lebar dia. So, bentuk trapezium juga. Maka, kena guna formula trapezium lagi sekali. Ambil yang contohnya. Tak sih. Okay, tambahkan dengan bentuk trapezium lagi. Okay. 1/2 darab dengan 90 tambahkan 84. Dan darab dengan 0.6. Okey, macam ni. Okey, semua betul. Dapatlah satu markah. Okey, semua betul. Dapat satu markah. Kemudian kita buat ini. Okey, yang biru campur pink, campur hijau sama dengan ikut soalan. 327.4. Maka dapatlah markah 2. Semua betul, 2 markah. Salah satu formula, 1 markah. Ada sama dengan 2 markah. Kemudian, selesaikan. Yang biru dapat 1.1. Okay, saya tak kembang apa? V tambah dengan 90. Saya tak kembang apa? Biarkan. Tambah dengan 90 kali dengan 1.2. 90 kali dengan 1.2. Dapat jawapan dia 108. Tambah dengan, yang hijau pula 1/2 darab dengan 90 tambah 84 tutup kurungan darab dengan 0.6, maka dapat jawapan dia 52.2. 52.2 sama dengan 327.4. Tak ada markah. Okey, pindahkan 2 ini ke sebelah kanan. Maka kiri tinggal ini saja. Okey, 1/1 ni sama dengan, pindahkan tu. Jadi, 327.4 ditolak 108 tolak 52.2 dapat baki 167.2. Tak ada markah. Hilangkan yang ini pula. Kiri kanan bahagikan dengan itu. Maka tinggallah V sahaja. V tambah 90 sama dengan 167.2. Kita bahagikan dengan 1.1. Maka dapat jawapan 152. Tak ada markah. Akhir sekali, pindahkan 90 ke sebelah kanan. Maka tinggallah V sahaja. Sama dengan 152 tolaklah 90. Dapat jawapan dia 62. Tu mendapat markah
yang ketiga. Okey, apa ni lah, bahagian ni lah yang dia kerja panjang tapi markah sikit. Okey, salah satu formula betul, satu markah. Salah satu formula betul, satu markah dapat. Okey, kemudian ada sama dengan, satu markah lagi dapat. Tu markah dia lah, exam kita. Okey, alright. Tu jawapan untuk soalan ini. Ada formula, salah satu formula tu betul saja, terus dapat markah yang pertama, kemudian ada simbol sama dengan, dapat markah yang kedua. Itu adalah soalan untuk part ini. Inilah cara jawab dia. Okey, yang ini semua ni tidak ada markah. Nak kembangkan pun boleh, tak kembang pun tak apa. Saya tak kembangkan sebab apa? Sebab di sini ada X, jadi tak ada, tak payah. Saya biar je. Okey, selesai soalan tu. Next, yang ni. Rajah, soalan 11. Okay, soalan 11. Topik tahu dah. Ini tajuk pelan dan dongakkan. Okay, tajuk ini tajuk pelan dan dongakkan. Okay, tajuk form 3 bab 7. Okay, tajuk yang tahun ni dijangka akan diuji semula. Selepas 2 tahun tidak diuji. Okay, kalau keluar soalan untuk ni kira bonus lah. Sebab apa? Sebab kita hanya perlu melukis je. Tak ada kira-kira apa pun. Okay, langkah pertama, kalau keluar soalan untuk ini, first kali masukkan nilai yang ada pada soalan ini. Dia kata pertama, KLPN 35. Masukkan nilai tu. Dia kata yang ini. Okay, yang ini, yang ni dia kata. Semua ni lah. Ini semua dia kata 3.5. Panjangnya. Masukkan maklumat. Tak apa. Supaya kita tak lupa. Okay, iaitu ialah 3.5. Langkah pertama. Okey. Ini 3.5. Masuk itu tak apa. Yang kedua dia kata RFME 3 cm. Ini yang kedua pula. Dia kata RFME 3 cm. Masukkan maklumat juga. Yang inilah. RFME mana dia? Bukan RF, LF. Typo. Okey, LFME 3 cm. Maksudnya yang ini. Yang ini dengan yang ini. ME kat sini. Okey. Dia kata yang ini 3 cm. Saya masukkan maklumat. 3 cm. Okey, supaya kita tidak terlupa. Ni 3 cm. Untuk yang garisan merah tu. 3 cm. Okey. Kemudian dia kata panjang PJ sama panjang dengan QC. Okey, yang ini dia kata sama panjang di soalan ni. Dia kata PJ sama panjang dengan QC. Jadi, panjang ini dan panjang ini sama. Bermaksud garisan itu adalah 4.5 cm. Okey, langkah pertama baca soalan, pindahkan maklumat. So dia kata yang itu adalah 4.5 cm. Okey, pastikan kita pindahkan maklumat daripada ayat di atas tu kepada bentuk soalan macam ni. Supaya kita tidak tertinggal maklumat dan kata soalan tu tak betul. Okey. Soalan minta apa? Lukis dengan skala penuh. Suruh lukis sahaja dengan skala penuh. Maksudnya guna ukuran sebenar. Itu maksudlah. Ukuran sebenar tu maksudnya ukuran sebenar. Nak lukis apa? Pertama, pelan. Yang kedua, pandangan hadapan. Okay. Yang ketiga, pandangan sisi. Okay. So, nak lukis macam mana? Okay. Pelan, hadapan, sisi. Okey, untuk soalan ini, mudah saja clue dia. Pertama sekali, tengok markah. Okay, tengok markah. Kalau markah 3, bermaksud jawapan kita tidak akan. Ni, 3 markah maksudnya jawapan kita takkan ada garis putus-putus.
Kalau ada sahaja, automatik kosong. Itu kena penting. 3 markah mesti tidak akan ada putus-putus. Ada nampak putus-putus, automatik kosong terus. Tu clue yang pertama kena ingat. Yang kedua, kalau 5 markah. Kalau 5 markah. Kalau 5 markah pula maksudnya mesti ada. Okay? 5 markah maksudnya mesti ada. Putus-putus. Okay? Mesti ada. Putus-putus. Tak ada sahaja. Okay? Tak ada sahaja. Okay, 5 markah dia. Okay. Tak ada putus-putus. Okay? Paling tinggi markah. Okay, maksimum markah dapat satu je. Satu markah je. Itu markah bentuknya. Itu clue yang kita ingat. 3 markah tidak ada putus-putus. Ada putus-putus, kosong terus. 5 markah mesti ada. Tak ada putus-putus, maksimum dapat satu je. Itu markah bentuk. Kalau 4 markah ni mungkin ada putus-putus, mungkin tak ada. Okay. So kalau 4 markah ni mungkin ada. Okay. Mungkin ada, mungkin tak ada. Okay. Mungkin ada atau tak ada. Putus-putus. Okay, tu lah. Clue dia. Okay, yang kita kena ingat. 3 memang tak ada. 5 mesti ada. Kalau 4 mungkin ada, mungkin tak ada. Bergantung kepada soalan kita. Okey. Untuk mengelak kita lukis padam, untuk buat soalan ni, kalau boleh kita buat lakaran dulu untuk setiap raja tu supaya kita tak lukis padam. Okey, alright. So kita contoh kat mana-mana pun tak apa. Minta kita kosong kat pengawas ke, tak masalah. Okey. So, pertama dia minta lukis pelan. Yang kedua, pandangan hadapan. Pandangan hadapan yang X tu lah. Jadi kita buang. Okey. Yang ketiga adalah pandang sisi. Pandang sisi, pandang daripada Y. Okey, kita buang ni. Okey, ambil sikit masa untuk kita buat lakaran dulu supaya kita tidak lukis padam yang kita akan buang masa. Okey. Kita buat lakaran. Lakaran freehand je lah. Tak guna balik, tak apa. Okey. Bila sebut plan. Okey. Bila sebut plan. Bermaksud pandangan kita ialah dari atas. Okey. Bila sebut plan, kita pandang dari atas. Tu kena ingat. Okey. Sebut plan, tengok dari atas. So, kalau kita mahir, okey. Boleh lukis laju-laju. Okey. Kalau kita mahir. Kalau kita tak mahir, okey, kalau kita tak mahir, bila kata plan, pandang dari atas, kita lukis gambar tapak bawah dulu. Itu step pertama. Maksudnya, rajah kita, di sebelah kiri kita akan ada kotak A, B, E, F. Sebelah kiri kita, 5 lebar, 5 panjang. Dan kanan kita ada kotak 2.5 dan juga 5 cm. Ini kotak yang pertama yang kita akan nampak bila pandang dari atas. Pandang dari atas, lukis gambar tapak bawah dahulu. So, bentuk yang kita akan dapat ini. Okey, bentuk yang kita dapat ini nanti. Jadi, walaupun rajah tu A, F, B, E, C, D sengit, bila lukis, pastikan lurus. Maksudnya, di kiri kita, lebarnya adalah 5 lebar dan 5 panjang. Begitu. Itu yang paling kiri sekali. Manakala yang kanan pula kotaknya kecil sikit. Lebarnya 2.5 dan tingginya 5. Ini lebarnya 2.5. Itu di kiri kita. Okey, step yang pertama. Macam tu. Okey. Kemudian apa kita buat pula? Contoh. Di depan sini, okey, di depan sini, di sini, okey, hurufnya adalah huruf G. Dari atas kita pandang, nampak huruf G dan nampak huruf A di bawah dia. Okey, yang di sini, okey, di sini GA. Yang di sini pula nampak huruf H dan B. H dan B. Happy birthday. Yang tepi ni pula nampak huruf Q dan C. Q dan C. Belakang ni pula nampak huruf R dan D. R dengan D. Okey, yang tengah ni pula nampak huruf
N. Okay, N, M, S, E. Nampak yang tu? Dan hujung ni pula nampak huruf L dan F. Itu langkah pertama. Bila kita buat macam ni, kita nampak huruf K, huruf J, huruf P. Tak buat lagi. Maksudnya, bentuk ini masih belum lengkap. Maksudnya, masih kosong markah sebab bentuk tak betul lagi. Tak lengkap lagi. Okey? Di atas kotak pink ini, A, B, E, F ni, ada kotak ni pula. KL, LJ, JM dan juga ML. Ada kotak ini pula. Di atas kotak pink tu ada kotak ini. Ada kotak ni. Iaitu di bahagian belakang KL tadi 3.5 ni dan lebar ini pula 5 cm. Maksudnya bermula dengan huruf L ni ada kotak yang ini pula. Lebarnya ialah 3.5 dan panjang sama. Okey, panjang sama 3.5 dan panjangnya sama 7 cm. 5 cm sorry. Gitu. Sorry cap. Yang ni lebar okey, dia tu 3.5. Okey, bentuk gitu. Dimula kat bahagian belakang sini. Okey. Sini huruf K sahaja. K sahaja. Sini huruf P dan J. Gitu. Okey, siap. Tengok. Sekarang semua huruf kita sudah warnakan. Bermaksud bentuknya sudah tepat. Berapa ukuran pula? Berapa ukuran pula? So, untuk ukuran dia, yang biru ini lebarnya 3.5. Okay. Kalau ini 3.5, depan dia 1.5 sebab panjangnya 5 cm. Okay, yang pink tu pula lebar dia depan itu 5 cm sini. Dan yang paling kiri kanan tu pula 2.5. 2.5. So label semua tak payah, kita perlukan lukisan sahaja. Gini bentuknya. Label semua tak payah. Kita hanya nak lukisan sahaja untuk soalan ini. Okey. Dah buat begini dah, maka bentuk sudah betul. Dapat 1 markah. Ukuran betul, dapat 2 markah. Kemas cantik, markah 3. So, nak lukis di mana? Okay. Pada ruang jawapan, pelan akan berada di bahagian bawah. Sudut di kiri, pelan. Sudut di kanan, pelan di kiri. Dekat sini kita lukis. Tu bentuk dia. Bermula dekat bucu biru ini, buat lukis kotak ni. Ya, lukis kotak ni. Itu saja kena buat. Okey, dapat markah 3. Pertama bentuk, yang kedua ukuran, yang ketiga kemas cantik elok. Label semua tak payah sebab soalan kata lukis dengan apa. Dia tak kata pun lukis dan label. So dekat sini ini lukis pelan. Okey, untuk lukis pelan. Okey, ini jawapan dia. Di mana untuk markah dia pertama sekali bentuk betul. Maksudnya ada 3 kotak. Okey, bentuk tepat. Ada 3 kotak. Okey, kotak merah, biru, hitam. 1 markah dapat. Yang kedua ukuran tepat. 1 markah dapat. Dan yang ketiga adalah kemas cantik elok. Kemas dari chain. 1 markah lagi dapat. Total 3 markah. Inilah dia pemarkahan bahagian kalau dia 3 markah. Selesai. Okay, silap kawasan, kosong. Kalau buat dekat sini nanti, maka kosong. Pelan sentiasa di bawah, bermula pada bucu biru tepi tu. Ni bentuk dia. Okay, sudut di kanan, pelan di kiri. Sudut di kiri, pelan di kanan. Yang kedua, pandangan hadapan. Jadi, kalau kita mahir, tak apa. Boleh lukis laju-laju. Okay, boleh lukis laju. Tak mahir, kita buat sekali buat lakaran dahulu. Okay,
Tak mahir kita akan buat lakaran dulu. Kalau mahir boleh lukis laju-laju, tak ada masalah. Tak mahir kita buat lakaran dahulu. Okey, lakaran dia. Pandang dari depan, untuk lukis dia, kita buatlah pandangan yang paling belakang sekali. Mula-mula sekali ya. Pandang dari depan, maka untuk lukis dia, kita buat lukisan yang paling belakang kali. Dari sini kita pandang, lukisnya paling belakang. Inilah. Nampak LF 3 cm. Nampak FED. Okay, nampak FED. Jadi, 5 cm dengan 25. Nampak MSE. Okay. Dan N ni. Okay, nampak itu. Nampak RD. Dan nampak LN ni. Ini yang kita akan nampak dulu. Yang paling belakang sekali. Ni kita lukis dulu. Dan LM ni. Ini yang kita akan nampak yang paling belakang. Dan ini. Setengah satu lagi. Paling belakang kita nampak kotak-kotak ni. So, yang inilah yang kita kena lukis dulu. Okey, step pertama. Langkah pertama lukis biar semuanya kesan penuh. Gitu. Di mana, okey, untuk yang tepi sekali ni, tingginya 3 cm. Wajib 3 lah ukuran sebenar. Yang ini pula wajibnya kiri 5, kanan 25. So, 7.5. 7.5. Okey. Yang ini pula 5 cm. Wajib 5 lah. Yang ini sambung saja ni. Okey, sambung saja ni. 3. Okey. Yang ini pula atas ni 4.5. Ikut sini 4.5 tu. Okey, 4.5. 4.5. Dekat atas sini. Yang condong sambung sahaja. Sambung je. Macam tu. Yang ini pula 4.5 juga ni. 4.5 juga. Paling kanan. Sini. Kemudian yang S tu dia kata oleh sebab depan 1.5. So ini mesti 1.5 kan sini. Okey. Tinggi dia adalah 1.5. Ukur jap. Okey, guna pembaris ukurkan. Sorry, ukur dulu. Dia 1.5. Tambah sikit lah. Okey. Depan dia ada kotak ini. Okey, depan dia ada kotak ini 1.5. Tinggi dia tu. Okey, ni 1.5. Yang depan dia tu kotak gini. Okey, 1.5. Itu. Okey, right. Yang ni yang kotak mana? Kotak yang ni. Kotak yang di hadapan ini. Okey, kotak ni, kotak ni, kotak ni. Ni. 1.5 tu. Ada di depan dia sikit lah. Okey, so lukis je tu. So, contoh ni, dia sambung sahaja. Gitu. Okey, apa huruf dia? Okey, dia satu tu. So, yang ini. Yang paling bawah ni, kanan bawah, nampak apa? Nampak huruf A. Okey. Nampak huruf F. Yang paling bawah. Yang tengah sini, nampak huruf B dan E. Yang hujung sini, nampak huruf C dan D. Yang atas sini, nampak huruf Q dan R. Okey. Yang bawah sini, nampak huruf H dan S. Yang di sini pula nampak huruf G sahaja. Okey, G saja. Okey, gitu. Yang atas ni huruf K dan huruf L belakang dia. Yang di sini pula huruf J dan huruf M di belakang dia. Dan yang atas tu pula atas ni hurufnya P dan N. Okey. Sekali pandang tengok. Semua huruf sudah kelihatan. Sudah ditanda. Maka bentuknya
dah tepat. Dah tepat. Okey? Yang kedua, ada tak kesan terlindung, terputus apa? Tak ada. Semua nampak. Okey? Kotak pink ni kita nampak. Hitam ni, sama hitam ni. Kita nampak juga kesan dia. Okey? Nampak hitam ni juga. So, kotak ni pun kita nampak depan dia. Yang kotak depannya yang atas ni, nampak sini ha. Nampak? So, semua kotak kita kelihatan, maka bentuknya semua garisan penuh. Tidak ada yang putus-putus. Okey? So, ni bentuk dia. Seterusnya kita tengok lagi. Ukurannya pula. Macam mana? Okey, untuk ukuran dia, tengok. Okey, yang pink tu. Yang pink tu, di bawah ni, 1.5. Tandakan. Bawah 1.5 cm. Okey. Oleh sebab LF ni 3 cm, kalau bawah 1.5, atas pun 1.5 juga. Yang tepi sini 4.5. Yang atas ni sorry, 4.5 juga. Okey. Yang depan sekali ni 5 cm. Yang kirinya 2.5 cm. Gitu. Okey, siap. Inilah yang kita kena lukis betul-betul ikut ukuran sebenar. Okey, nak lukis kat mana? Pandangan hadapan sentiasa berada di atas plan. Okey, pandangan hadapan sentiasa berada di atas plan. Okey, label tak payah, ukuran sahaja cukup. Lukis pada mana? Plan di bawah, lukislah di atas jadi. Okey, bermula bucu biru macam ni. Okey. Semua kotak ni. Dilukislah guna ukuran sebenar. Betul-betul tepat-tepat supaya kita tidak hilang markah lah. Okey. Ni betul dia. Lukis betul-betul. Guna pensil. 2B. Okey, alright. Macam tu. Okey, macam tu. Okey, betul gini. Inilah pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan. Okey, tak itu. Okey, pemarkahan dia. Okey, pemarkahan dia. First kali, inilah pandangan hadapan. Okey, hadapan. Okey, pertama sekali lah bentuk tepat. Maksudnya ada kotak segitiga atas, merah, pink dan hitam seperti ni, dapat markah 1. Yang kedua, ukuran tepat, dapat markah 2. Kemas licin, dapat 2 markah. Ini soalan dia lah. Okey, dapat 2 markah untuk dekat situ. Okey. Sorry. Okey, alright. Ini markah dia. Hadapan, bentuk ukuran kemas. 112. Seterusnya, pandangan sisi daripada Y. 5 markah. Mesti ada putus-putus. Tapi, sebelum buat putus-putus, cuba lukis bentuk dulu. Okey, bentuk. Pandang daripada kiri, kalau tak mahir lagi, kita buat paling belakang kali, kanan. Nampak kotak ini mula-mula. Yang paling belakang ni nampak kotak ni, lebarnya 5, tingginya 4.5. Itu yang paling belakang sekali. Okey, kotak itu. Lebar 5, tingginya 4.5. Lebar 5, tingginya 4.5. Itu yang pertama sekali di bahagian belakang. Itu. Alright. Kemudian, depan sikit, nampak kotak ni. JM, JH, SH, MSE, BB dan juga HB. Okay, HB.
Okey, nampak kotak yang ini. Di depan sikit. Gitu. Okey, okey nampak kotak ni ya? Okey, nampak kotak ini di bahagian belakang sedikit. Nampak kesan? Yang ini. Bentuk itu. Okey, panjangnya 5, kemudian ada kotak-kotak gitulah. Okey, saya tarik dulu. First, biarkan semuanya garisan penuh. Garisan penuh semua mula-mula. Biarkan gitu tak apa. Sebab kita nak markah bentuk dahulu. Okey. Okey, yang biru bawah ni lebarnya 5. Walaupun dia sengit, lukis bagi lurus. Okey, 5. Inilah. Atas dia 1.5 yang ni. 1.5. Okey, tepi sini. Alright. Kemudian ini 3. 3. Okey. Kemudian ini 5 samalah. Ini atas ni 3.5. 3.5. Okey, lebar dia. Selari sama gitu. Kemudian ini 5. Okey, 5. Dan yang condong, just sambung sahaja. Okey, nampak begitulah. Tapi, berhati-hati. Sebab, bila kita pandang dari kiri begini, yang tinggi ini, MSE ni, berada di sebelah kiri kita. Yang HB ni, berada sebelah kanan kita. Tu hati-hati. Pandang dari kiri, HB ada sebelah kanan kita, MSE berada di sebelah kiri kita. Maka, bila nak lukis nanti, pastikan begini. Yang pendek itu berada di sebelah kiri kita. Terbalik, kosong markah. Yang tinggi ini, mesti berada di sebelah kiri kanan kita. Okey? Pandang daripada kiri, MSE berada di sebelah kiri tangan kita, HB berada di sebelah kanan tangan kita. So, pastikan gitu. Terbalik, kosong markah. Seterusnya, di atas kotak ini, ada kotak ni pula. MN, PJ, PJ, PN. Kotak ni. Di atas kotak tu. Ada nampak kotak yang ini pula. Di atas dia. Ada dekat mana? Ada dekat atas huruf M. Di sebelah kiri kita. Maksudnya, atas kotak itu ada pula kotak ini. Tingginya 4.5 dan lebarnya ialah 3.5. Begitu. Okay, alright. Selesai. Okay, kita cuba potong huruf. Okay, cuba potong huruf. Okay, kita potong huruf tengok. First kali tengok satu-satu. Sorry. Okay, bawah ni dulu. Di bawah ni, sebelah kiri kita, apa huruf kita nampak? Nampak huruf F, E, D. Okay, sini. Nampak huruf apa? Okay, sebelah kanan kita nampak huruf apa? Nampak huruf A, B, C. Okay, atas sikit sini. Huruf apa? Huruf G, huruf H. Okay, hujung sini. Huruf apa? Huruf S sahajalah. Okay, atas sikit. Dekat sini. Nampak huruf L, M. Depan dia, sebelah kanan, huruf K, huruf J. Atas lagi, bucu sini, huruf Q sahaja.
Okey, yang sebelah sini huruf R sahaja. Atas lagi huruf N sahaja. Dan dalam dia P sahaja. Itu ternampak. Okey, alright. Semua huruf sudah dibuat. Maka bentuk sudah tepat. Yang kedua, bila sebut 5 markah, mesti ada putus-putus. Di mana putus-putus dia? Oleh sebab kotak ini. Kotak ini. Oleh sebab kotak ini. L, F, A, G, K, L. Ini tinggi. Maka bila tutup sini, nampak? Huruf S dan juga H terlindung. Maksudnya, kotak yang ini. Kesan ni. Kesan ini wajib putus-putus. Buat penuh, markah 1. Putus-putus, okey. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh sebab kotak ini pula. Okey, kotak ni pula. P, N, M, J. Tinggi juga. Tarik ke depan, nampak. Sebahagian kotak warna pink terlindung. Maksudnya, kotak yang ada di belakang kotak biru putus-putus. Maksudnya, dekat sini. Wajib putus-putus. Buat penuh, markah 1. Putus-putus, markah dapat 2. Okey? Putus-putus, markah dapat 2. Gini. Nampak bentuk gini, 2 markah. Yang ketiga, ukuran betul. Okey, ukuran betul. Okey, yang ketiga, ukuran betul pula. Sorry. So, bawah sekali. Ni, 1.5. Sama juga. Okey, bawah ni 1.5. Sini. Sebelah kanan. Atas sikit. 1.5 juga. Dia 1.5, dia 1.5. Okey. 3. Maka, di atas sikit, 1.5 juga. Kenapa 1.5 juga? Sebab ini. Dia punya panjang pink ni 1.45. So, 1.5, 1.5, 4.5. Okey. Yang hitam ni pula, tinggi dia 4.5. Kalau bawah ni 1.5, bakinya 3 lah. Atas ni 3 cm. Okey. Lebar pula 3.5. Yang ni 3.5. Okey. Yang bawah tu pula 5. Bawah tapak ni 5. Macam tu. Tapi tak payah buat apa. Okey, inilah bentuk-bentuk dia. So, yang inilah yang kita kena lukis pada bahagian ruang jawapan. Okey, dah yakin? Kita pun lukis pada ruang jawapan. Pandang daripada kiri, Rajah berada di sebelah kanan kita. Di atas sudut 95 darjah tu. Macam ni. Okey, macam tu. Yang ni lah. Lukisan sahaja, nilai semua tak tulis. Label tak payah, nombor semua tak payah. Kita nak lukisan saja. Bentuk gini. Tu jawapan kita. Siap itu. Okey, label semua tak payah. Itu semua dunia tu. Tidak perlu ada label. Soalan kata, lukis sahaja. Kalau kata lukis label, kena label lah. Kalau kata lukis sahaja. So, begini je lah. So, inilah pandangan sisi. Okey. Pandangan sisi, 5 markah. Pertama sekali, bentuk tepat, 1 markah. Yang kedua, ni. Garisan. Putus-putus tu tepat. Okey. Dapat markah yang kedua. Kemudian baru ukuran. Tepat. Dan kemas. Dan licin. Inilah pandangan sisi daripada kiri. Okay, settle. Okay, alright. So, inilah dia cara untuk menjawab soalan ini. Pastikan kita buat betul-betul. Buat lakaran dulu, kita tak confident. Kemudian dah yakin,
Baru kita lukis guna ukuran sebenar. Lukislah guna pensil 2B pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, settle. Okey, satu lagi soalan ni. Kalau ikut format SPM 21, kena ingat lagi satu ya, penting. Setiap rajah ini mestilah disambungkan dengan satu garis putus bagi setiap bucu. Contohnya, bucu ini. Sambungkan. Bucu atas ini sama bucu ini. Disambungkan dengan satu garis lurus nipis saja putus-putus. Macam tu kita buat. Kena buat itu. Alright? Setiap bucu. Yang ini sama ini. Sambungkan. Setiap bucu. Yang ini dengan yang ini. Sambungkan. Setiap bucu. Yang ini, yang ini. Kemudian, yang ini dengan yang ini. Okey. Kena sambung setiap bucu. Dengan satu garis lurus putus-putus, nipis sahaja setiap bucu tu. Ni dengan ini, dengan ini. Yang ini pula tarik, sentuh putus-putus gini dan tarikkan ke tepi ni. Macam tu. Okey, macam tu. Pastikan tarik itu putus-putus dia. Dan bersambung pada semua bucu. Okey. Setiap bucu setiap bucu. Kemudian, yang ini pun sama juga. Yang ini, tarikkan dia, sentuh putus-putus dan naikkan ke atas. Yang ini sama dengan yang itu. Tarik semua atas tu. Tak tarik, risiko hilang markah. Okay? 2021, siapa tak buat kat saya ni, hilang markah 1. So, better buatlah. Takut tak buat ni, hilang markah free pula 1. Okey. Settle. Ini dah jawapan dia. So, markahnya 12. Okey. 5 markah, mesti ada garisan putus-putus. 3 markah tak ada. 4 markah mungkin ada, mungkin tak ada. Itulah soalan untuk soalan pajak 6. Okey, habis. Ada tanya? Tak faham? Lukisan, lukisan, label semua tak payah. Ini semua tak payah. Okay, tak penting pun. Label salah pun tak apa, tak ada hal. Okey je. Yang penting lukisan tu guna ukuran sebenar, wajib. Tak guna ukuran sebenar, markah hilang. Markah dapat 1 je lah. Okey. Tak lukisan sebenar, kita pakai 1 je. Dan garisan mesti betul-betul lurus, elok semua. Kalau ada melengkung, wajib guna jangka lukis. Tak guna jangka lukis, markah kosong. Itu penting. Dan lukisan mesti bermula pada bucu-bucu yang di sini. Okey, bucu sini. Mesti buat pada bucu ini dulu. Tak buat pada bucu ini, maka markah akan hilang. Contoh katakan, kita lukis macam ni. Contoh ya. Macam ni. Katakanlah cara buat ini, jawapan dia. Dia buat macam ni, tapi dia lukis tidak pada bucu. Ya. Okey, contoh. Dia lukis pada tengah-tengah gini. Okey. Dia tak buat pada bucu rajah. Bila tak buat pada bucu rajah, setiap rajah akan ditolak markah satu. Buat macam ni. Okey, buat macam ni. Okey. Setiap rajah yang dilukis tadi akan ditolak 1 markah. Maksudnya, dapatlah markah maksimum 9 saja. Kalau buat macam ni. Macam ni. Okey. Setiap rajah tu tolak markah 1. So, pastikan dilukis pada bucu. Buat di tengah begini, markah kosong. Okey. Katakanlah, ni ya, tidak dibuat pada bucu. Yang kedua, katakanlah, murid terbuat terbalik. Terbalik. Contoh gini. Dia lukis cantik semua dah ni. Tapi, terbalik ruang. Contoh.
Okey, kesalahan kedua. Katakan, ini yang biasa pelajar buatlah, dia terbalik buat kawasan. Okey, contoh jadilah dia buat, okey, katakan dia buat gini. Okey, dia terbuat pelan di sini. Terbalik kawasan. Pelan dia buat. Okey, hadapan dia buat gini. Okey, dan sisi. Dia terbuat terbalik gini. Bila terbalik begini, walaupun dilukis betul-betul pada bucu awal ni, tetapi oleh sebab terbalik kawasan, maka maka okey, sorry. Okey, dia terbuat di sini dia lukis pelan. Dia terbalik kawasan, okey. Dia buat pelan. Sini dia buat sisi. Buat sisi. Okey. Dan sini dia buat pandangan hadapan. Dia tersilap kawasan. Bila tersilap kawasan, walaupun lukis cantik macam mana sekalipun, ni lah dia buat pandangan hadapan. Okey. Walaupun lukis cantik macam mana sekalipun, ingat, markah dia akan jadi yang semacam ini. Okey. Untuk pelan, markahnya rasa macam ni. Okey, macam ni. Okey. So, terbalik ruang, markah dia. Bentuk tepat dapat markah DL. Ukuran tepat, markah DL. Kemas tepat licin, markah DL. Markah hanya lihat saja, tidak ada. Kosong markah. Tu. Terbalik saja, kosong markah. Pandangan hadapan pun sama juga. Okey, bentuk betul, okey, ukuran betul, semua betul, tapi silap kawasan. Maka lagi sekali pandangan hadapan, markahnya bentuk tepat DL, ukuran tepat DL, kemas licin DL, markah kosong juga sebab tersilap ruang. Okey, ini kita buat rajah tersilap kawasan. Okey. Okey, sisi pula. Sisi dia pula, alhamdulillah betul. Okey. Bila sisi betul, sorry. Okey, bila sisi betul, maka bentuk dapat markah, okey. Bentuk dapat markah, garisan dapat markah, ukuran dapat markah semua. Tak ada masalah. Maka kalau kawasannya betul, markah akan dapat macam biasa gitu. So, dapatlah markah 5 daripada 12. So, pastikan ruang betul. Di atas sudut, pandangan hadapan. Tepi sudut, pelan. Tu kena ingatlah. Okey, nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey, kalau tak ada nak stop atau nak sambung? Apa dia? Tak dengar? Stop. Alright. Okey, kalau stop untuk malam ni, kita berhenti kat sini dulu. Okey, so untuk akan datang kita akan sambung lagi dengan drilling tajuk-tajuk lain supaya kita dapat buat sesuatu yang sebaiknya lah. Okey, so untuk malam ni, kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.